What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Converto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Alright guys, chapter 1167 dah pun keluar dan aku mohon maaf atas kelewatan. So dalam chapter ni guys, menceritakan the aftermath of God Valley incident dan Oda bawa kita jauh ke beberapa tahun sedikit setelah peristiwa God Valley tersebut, di mana kita dapat melihat apakah yang terjadi kepada Harold, perkembangan kisah Shanks, dan kita juga dapat melihat babak menarik yang tak pernah diceritakan sebelum ini, iaitu apakah yang terjadi di Marijoa dan bagaimana Fisher Tiger mampu untuk menyelamatkan ramai hamba sahaya Celestial Dragon di Marijoa, dan semua itu akan diceritakan dalam video ini. So make sure korang tengok video ini sampai habis dan jom let's proceed with the content. Ikuzu Yarudomo. Membuka tirai chapter ini, kita dapat melihat kilas balik 5 tahun setelah insiden God Valley, di mana kita dapat melihat di satu bandar telah kecoh apabila ada satu kumpulan lanun telah menghampiri pantai mereka, namun ada satu sosok yang dibayangi dengan kabus di belakang mereka, dan Morgan mengambil setiap keterangan daripada saksi kejadian. Bahkan bukan sekadar di bandar itu sahaja, di Impel Down juga kecoh apabila lanun yang mengalami detik ngeri itu sendiri menceritakan kepada cellmate mereka sendiri yang kapal mereka setelah dikunjungi satu sosok gergasi itu telah musnah. Namun dua daripada cellmate-nya tidak percaya dan mengatakan, kot si King kot. Tapi dia menafikannya dan mengatakan, tak, betul, sebab aku nampak sosok tu macam manusia tapi badan dia besar gila. Kemudian di bandar lain, ada pemberita sedang mengambil keterangan daripada seorang saksi, tetapi dia merupakan seorang nelayan dan turut mendakwa bahawa dia juga dapat melihat kelibat raksasa kabus itu. Namun wartawan itu cuba mengatakan, mungkin kau pergi mancing dekat dengan Florian Triangle kot. Mustahil, sebab semua nelayan dah tahu tentang bahayanya kawasan situ dan semua nelayan akan menjauhkan diri dari kawasan itu. Tapi apa-apa pun, raksasa itu memang bertubuh manusia. Dan narrator berkata, pada ketika itulah kabar angin kencang menular di kalangan negara-negara yang berada di perairan Grand Line. Mereka sebulat suara mengatakan terdapat sosok yang bersembunyi di sebalik kabus yang mensasarkan kumpulan-kumpulan lanun, dan identiti raksasa itu tidak lain dan tidak bukan adalah King Harold. Hanya segelintir sahaja yang mengetahui tentang kewujudan Giant. Jadi bagi mereka, Harold adalah satu sosok raksasa, dan di panel ini kita dapat melihat Harold yang muncul di sebalik kabus memotong satu kapal lanun, dan narrator mengatakan Harold sekarang bertugas di belakang tabir untuk backup Navy sebagai salah satu penebus dosa 1000 tahun bangsa Giant. Sementara itu, lanun yang membawa haluan masing-masing setelah God Valley incident terus mencipta nama mereka sendiri, dan setelah beberapa dekad, setiap dari mereka akhirnya capai ke kemuncak sehingga mampu untuk define generasi mendatang. Dan di sini kita dapat melihat wajah Edward Newgate, Kaido dan Big Mom. Kemudian narrator berkata lagi, kebanyakan lanun-lanun ini sering bertempur untuk mendapatkan wilayah mereka sendiri, dan kita dapat melihat pula wajah Ochoku dan Shiki. Namun Ochoku di sini kita dapat melihat di dahinya terdapat satu parut jahitan panjang. Kemudian narrator menyambung lagi mengatakan, walau bagaimanapun ada satu kru yang akhirnya benar-benar sampai ke kemuncak yang tak ada siapa pernah kecapi dan mendapatkan sesuatu yang dirasakan mustahil. Mereka akhirnya berjaya berlayar mengelilingi dunia, dan akhirnya kapten kumpulan mereka ini digelar The Pirate King, Gold Roger. Penangkapan dan public executionnya pada awalnya adalah untuk mempamerkan dominasi world government yang mampu untuk menangkap bahkan the King of Pirates sendiri. Namun dunia akhirnya bergempita setelah kata-kata terakhir Raja Lanun itu menyemarakkan lagi dunia untuk keluar berlayar untuk mendapatkan harta karunnya, The One Piece. Tiada siapa-siapa dapat menjangkakan kedatangan hari itu. Bahkan pihak Marine juga tidak menjangkakan Pirate King itu akan mengobarkan semangat juang rakyat Marhain sehingga mendesak mereka untuk mengambil lebih dari 10 lagi ahli baharu Marine dari kalangan gergasi dalam usaha mengekang kemarahan lanun yang semakin menjadi-jadi. Dan di panel ini kita dapat melihat kru Roger dan juga platform Roger ketika dieksekusi dan Giants yang telah sampai ke Marineford untuk melaporkan diri. Kemudian narrator menambah, pada ketika itu Harold menantikan dirinya di Marijoa. Pada tahun itu juga, dia akhirnya berjaya mendapatkan tempat di Marijoa secara rasminya. Dan di panel ini, kita dapat melihat Harold sedang bersemuka dengan 5 orang Gorosei. Harold berkata, a shallow sea contract? Mercury berkata, ya, anggaplah diri kau sekarang ini telah pun menjadi secara rasminya tangan kanan untuk The Holy Knight, The God Steel. Wah, menarik dan aku cukup hargai gelaran ini. Kemudian Gorosei menerangkan kepada Harold bahawa terdapat 3 tahap kontrak dan The Shallow Sea adalah tahap yang paling rendah, manakala The Deep Sea dan The Deep Sea pula adalah untuk mereka yang terikat sepenuhnya kepada dewa. Hanya 13 individu sahaja dalam seluruh dunia ini yang memiliki keistimewaan itu. Kemudian Harold bertanya, apa maksud kau dengan dewa tadi? Namun Nusjuro berkata, kau hanya akan tahu sisi terdalam dunia ini apabila kau menjadi full Holy Knight nanti. Kemudian Harold
Harold bertanya, adakah pada hari itu Elbaf akan menjadi aliansi world government yang sah? Sutton menjawab, semestinya Harold, pada masa itu seluruh dunia akan mengalu-alukan kedatangan negara kamu. Kemudian Harold dengan muka yang penuh harapan berkata, aku bersyukur dengan peluang ini untuk membuktikan diri aku sendiri. Kemudian panel beralih ke arah The Night Temple, Shanggara, iaitu tempat kediaman para God's Knight. Di sana kita dapat melihat Saint Figarland Garling yang merupakan leader untuk God's Knight pada ketika itu. Garling berkata, apakah yang diarahkan oleh The Great One? Somers menjawab, Harold perlulah untuk mentaati semua arahan, sungguh pun dia seorang raja. Kemudian Harold menjawab, sudah tentu, bagi tahu sahaja apa arahan itu. Kemudian Garling menjawab, kami akan serahkan kepada kamu satu denden mushi jarak jauh dan kami akan hubungi kamu apabila perlu. Kamu bebas untuk bergerak ke mana sahaja yang kamu suka, tetapi ingat, perjanjian di antara kita ini harus dirahsiakan. Dan Harold mempersetujui perkara itu. Kemudian scene beralih ke hadapan, iaitu 18 tahun setelah God Valley. Harold telah mengunjungi King Neptune di Ryugu Kingdom. Kelihatan mereka berdua sedang ketawa besar sehingga Harold berkata, aku tak pernah ketawa sehebat ini. Neptune berkata, kita berdua memiliki kerunsingan yang sama. Betul tak Harold? Sejujurnya, aku tak rasa anak kau tu jahat. Sebab kalau ikutkan kau dulu-dulu pun boleh tahan juga. Betul tak? Kemudian Harold berkata, kalau kau dah cakap macam tu, ada betulnya jugalah. Kemudian Neptune berkata, aku jujur je dengan kau Harold. Dan satu lagi, ada aku beritahu tak lagi pasal ramalan ahli nujum aku yang aku akan dapat anak 4 tahun lagi. Jadi apabila masanya sampai nanti, ada aku beritahu tak lagi pasal ramalan ahli nujum aku yang aku akan dapat anak perempuan 4 tahun lagi. Jadi apabila masanya sampai nanti, jomlah kita berbesan Harold. Mendengarkan lamaran itu, Harold ketawa besar. Namun Neptune lihat serius tentang lamaran itu dan Neptune menambah lagi mengatakan yang anaknya bakal lahir dengan kekuatan yang tak ada siapa dapat atasi. Dan akhirnya Harold pun menyetujuinya dan Harold mengatakan, cheers untuk anak aku yang suka buat kacau dan your little Mosa. Neptune sedikit marah kerana Harold memanggil bakal anak perempuannya Mosa. Kemudian babak beralih pula ke Elbaf, iaitu pada tahun yang sama. Di sana kita dapat melihat Owl Library telah pun dibina. Saul yang bukan berasal dari Elbaf akhirnya telah diterima Harold untuk tinggal di Elbaf dan melantik Saul untuk menjadi guru di sana kerana Harold berimpian untuk membina sebuah sekolah. Kemudian 24 tahun setelah God Valley Incident, ada satu insiden besar telah berlaku di Marijoa. Kita dapat melihat panel di zoom out di Marijoa. Ada dialog mengatakan, tolong, hamba-hamba aku sedang melarikan diri. Penjara telah pecah dan ternyata kita sedang dibawa ke peristiwa Fisher Tiger sedang melarikan diri dari Marijoa dan Fisher Tiger telah lari, namun dia terserempak dengan Shanks yang dikatakan Fisher Tiger sebagai God's Knight. Fisher Tiger cuba menyerang Shanks, namun Shanks dengan mudah mengelak serangan Tiger. Bahkan Shanks sempat menyerang collar pada leher Tiger membuatkan dia bebas. Shanks juga mengatakan kepada Tiger bahawa bilik senjata akan dibiarkan terbuka untuk kau. Aku akan ceritakan kepada kau lokasinya. Dan dengan bantuan senjata Shanks, Fisher Tiger telah menyerang bilik senjata Marijoa mengakibatkan ledakan besar berlaku di sana dan dengan kesempatan itu Tiger berjaya menyelamatkan ramai hamba Celestial Dragon termasuklah Sanda Sonia, Marigold dan juga Boa Hancock. Kuala juga dilarikan Tiger dari sana dan di panel ini kita dapat melihat Marijoa dibaham api pada skala yang sangat besar. Dan setelah insiden itu, narrator mengatakan Fisher Tiger kemudian dikenali sebagai Captain untuk Sun Pirates. Beberapa hari kemudian, Harold telah tiba di Marijoa dan mengatakan insiden itu agak besar dan Somers mengatakan bahawa ada kabar angin mengatakan ada salah seorang dari world government sendiri telah belot dan telah membiarkan bilik senjata tidak berkunci. Jadi sekarang hanya tinggal pihak kita untuk menyiasat siapa dalang tersebut. Kemudian pada masa yang sama juga, Garling telah memperkenalkan seorang lagi anaknya kepada Harold. Dia bernama Saint Figarland Shanks. Melihatkan Shanks, Harold kelihatan sedikit terkejut. Garling mengatakan bahawa Shanks adalah adik kembar Shamrock. Mereka telah terpisah disebabkan suatu keadaan. Dia mengalami banyak musibah sejak hari itu. Kalau dia diberikan kontrak Deep Sea, mungkin dia akan standing dengan Shamrock. Namun buat masa ini, dia hanya dikurniakan Shallow Sea kontrak sama macam kau, Harold. Kemudian Harold mengatakan yang dia seolah-olah pernah melihat Shanks sebelum ini. Namun Shanks yang pada masa itu sedang berbalut matanya mengatakan, jangan cakap macam kau kenal aku. Kau hanyalah gergasi biasa. Jangan buat-buat macam kau rapat dengan aku. Aku berketurunan Saint dan jangan risau, aku akan jadi Holy Knight sebelum kau. Kemudian Harold terus berubah wajahnya terkejut dan mengatakan, maaf, mungkin aku tersalah orang. Dan di panel ini kita dapat melihat wajah Shanks yang seolah-olah lega. Dan di panel ini yang menjadi viral seluruh jagat fans One Piece, di mana Shanks dan Shamrock berjalan side by side dengan Shanks yang memakai baju menutup dada manakala Shamrock memakai uniform terbuka. Shanks mengatakan kepada Shamrock, cepatlah Shamrock, ajar aku selok-belok Marijoa ni. Aku akan tangkap pembelot tu secepat mungkin dan aku akan segera naik pangkat. Namun Shamrock berkata, nantilah, luka dekat mata kau tu pun belum pulih lagi. Kemudian Shanks berkata, senanglah kau cakap, kau tak dapat bayangkan betapa peritnya 24 tahun terakhir hidup aku terbuang sia-sia. Patutlah semua
semua yang aku nampak dekat sini terasa asing untuk aku. Aku benci semua perkara dekat bawah sana. Dan di panel ini kita dapat melihat Shamrock dan Shanks yang berjalan melepasi Harold. Namun Harold sempat menoleh ke arah Shanks dan merasakan ada satu perkara yang tak kena tentang Shanks. Kemudian pada tahun yang sama di Fishing Village Elbaf, kita dapat melihat Ida sedang dirawat setelah dia termakan racun, dan tiba-tiba Loki telah pulang dari berburu dan memaksa Mato, iaitu pembantu Ida, untuk dengan segera membuka kedai dia untuk memasak seladang gergasi yang dia baru buru untuk diberikan kepada Ida. Manakala Hajrudin pula sedang berlayar bersama-sama kawan-kawan dia untuk mendapatkan doktor. Dan seorang gergasi yang bersama Ida di situ mengatakan, walaupun Loki itu kurang ajar, tapi dia tetap sayang kau, Ida, dan sama jugalah dengan Hajrudin. Kau sebenarnya bertuah sebab dapat anak-anak yang baik. Kemudian Loki telah sampai di Alcohol Village, dan alangkah terkejutnya Loki apabila dia mengetahui bahawa ibu tirinya telah diracun oleh pakciknya sendiri kerana mereka tidak mahu Ida mewarisi harta Harold nanti dan ingin keluarga Astrid, iaitu mendiang ibu kandung Loki sendiri, yang mewarisi harta Harold. Mendengarkan hal itu, Loki menjadi begitu marah sehingga dia telah membakar seluruh kampung ibunya sendiri, dan sambil mencekik pakciknya, Loki mengatakan, ibu aku sendiri suatu masa dahulu telah mencampak aku ke lembah maut. Siapa peduli soal harta? Sekarang jawab pertanyaan aku. Adakah Ida akan mati dengan racun kau itu? Sebab Ida adalah satu-satunya ibu bagi aku. Dan chapter pun tamat. So guys, what do you think untuk chapter kali ini? Please leave your thought di ruangan komen dekat bawah. That's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini, and see you guys in the next content. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kami bangga, kisah hebat buat semua. Teruskan langkah, tiada henti. Kami setia mengikuti.